sebenarnya ya, setiap daripada kita ya bertanggungjawab untuk memastikan ya yang mana apa yang telah kita usahakan selama ini dalam bentuk harta ini ya, kita boleh rancang dengan baik ataupun kita boleh uruskan dengan bijaksana. Jadi bagaimana untuk kita merancang harta dengan baik ni? Yang pertama ialah kita kena mengingatkan diri kita dan juga waris-waris kita yang harta itu adalah amanah daripada Allah SWT. Maknanya harta itu merupakan amanah. Dia kadang-kadang orang mereka ini tidak melihat harta itu dalam bentuk amanah. Mereka ingat dalam kepala hanya aku nak bolot bahagian, aku nak ambil semua, aku nak makan semua hak orang lain, aku nak bahagian yang lebih banyak daripada orang lain, aku nak bahagian yang dekat situ, aku nak bahagian yang kat jalan besar, aku nak bahagian yang rumah besar, semua nak. Jadi sebab kita tidak boleh larilah daripada kita mengatakan yang harta itu sebenarnya menarik kecenderungan orang. Itu memang kita tidak dapat nafikan. Tetapi bagaimana untuk kita memastikan ianya boleh memberikan manfaat kepada diri kita dan juga waris-waris, terutama waris-waris yang ditinggalkan. Pertama, kita kena memperingatkan yang harta yang telah kita usahakan, yang telah kita dapatkan semasa kita hidup ini, apabila diterima kelak oleh waris-waris, ianya adalah dalam bentuk pemegang amanah. Bukanlah selama-lamanya harta itu boleh masuk dalam kubur balik. Tak ada orang yang meninggal dunia, orang Islam khususnya, yang memasukkan hartanya ke dalam liang lahat. Tidak ada. Melainkan mereka itu memang tamak holoba, ataupun kita sebut sebagai hubud dunia wa karatul maut, terlalu cintakan dunia sehingga kan tidak ada orang lain boleh menikmati harta daripada dia. Jadi kita tak naklah sampai tahap begitu ya. Jadi bagaimana harta itu sendiri sebenarnya boleh memberikan manfaat kepada waris-waris ialah dengan cara kita memberikan harta itu sebahagiannya kepada waris-waris. Berikan dalam bentuk hibah, berikan dalam bentuk wasiat. Kalau waris itu adalah waris yang terhalang daripada menerima pusaka, mereka itu boleh menerima melalui jalan wasiat. Kalau mereka itu adalah waris-waris yang memang akan berhak mendapat harta pusaka, kita boleh membuat perancangan dengan cara mengagihkan harta itu siap-siap semasa hidup, iaitu kaedah yang disebut sebagai hibah. Jadi ini perkara-perkara sebenarnya yang boleh memberikan manfaat kepada waris-waris yang bakal ditinggalkan nanti. Sebab itu kenapa kita di sini ya, dalam rancang harta celik pusaka ini, kita nak rancang harta kan, rancang harta celik pusaka ini supaya kita nak memastikan yang setiap daripada masyarakat kita ini membuat perancangan ke atas harta mereka. Tanggungjawab yang seharusnya dipikul semasa hidup dalam melaksanakan kewajipan itu dah sememangnya mutlak, sememangnya perlu dilaksanakan. Tetapi apa perkara-perkara tambahan lain yang perlu dilaksanakan? Ini perkara yang perlu difahami oleh semua masyarakat.